اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Najin, muka surat 5, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian kata Syekh Sanusi. Kata Syekh Sanusi, Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Apa kata Syekh Sanusi? Dalam Muqaddimah Syekh Sanusi dikenali dengan Matan Ummil Barahim. Kata Syekh Sanusinya, i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Hak ni dalam Matan Ummil Barahim, ataupun dikenali dengan Muqaddimah Syekh Sanusi, yang mana terdahulunya Matan Ummul Barahim dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masuk i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Jadi hak Matan Ummil Barahim tu tandalah. Kemudian Syekh Zainul Abidin bin Muhammad, dia mensyarahkan, menghuraikan hak matan tadi, rekah-rekah ni. Syekh Zainul Abidin bin Muhammad, dia menghuraikan. Hak huraian ni lah nama kitabnya Aqidatul Najin. Nama kitab Aqidatul Najin, syarah bagi Matan Ummil Barahim. Ummil Barahim, ibu kepada dalil-dalil. Itu asal makna lah. Jadi Ummul Barahim ni tuan dia Syekh Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kemudian Aqidatul Najin, tuan dianya, pengarang dianya Zainul Abidin bin Muhammad. Jadi hak panjang ni syarah dia panggil ni. Mula daripada Syekh Sanusi memulai Matan Ummil Barahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh Zainul Abidin ni pula hurai. Kenapa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana contohnya memulai Al-Quranul Karim, Quran kan. Mula-mula sekali ke depan tu. Surah yang pertama, Suratul Fatihah. Ialah Suratul Fatihah dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun ambil pesen tu jugalah. Ambil cara tu juga, ambil aturan tu juga. Mula kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kerana nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihuraikan Bismillah, Allah ni nama bagi zat Tuhan yang wajib ada. Tidak hurai situ. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman ni? Ar-Rahman ni nama bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim tu pula dihurai pula Ar-Rahim, nama bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panjang lepas.
Selesai hak bismillahirrahmanirrahim, masuk pula dengan alhamdulillah. Dihurau pula alhamdulillah ni. Dihurau pula dengan alhamdulillah, yang mana pujian pecah kepada 4 pujian. Kemudian pujian-pujian ni apa makna dia? Habis itu dia pergi pula pada wassalatu wassalam ala rasulillah. Pergi kepada selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa didatangkan selawat? Apa kelebihan selawat? Kemudian selawat tu apa makna dia? Selawat salam ni apa makna dia? Selawat apa makna? Kemudian salam apa makna? Kemudian terakhirnya dicerita pula hukum memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang waktu dipanggil syarahan, huraian. Huraian tu mustahak ni. Sebab tu kadang-kadang orang mengajar kitab kecil je, tapi kenapa jadi panjang? Sebab dia ambil dalam syarahan gini lah. Tapi kalau kita ngaji kitab besar, dia boleh banyak sikit. Boleh banyak lah, boleh banyak baris sikit. Hak dibacanya. Sebab dia ambil huraian sini cukup dah. Tapi kalau baca kitab kecil, maka huraian tu dia panjang. Jadi hak kitab ni jadi pendek je, sebaris je kitab. Sebab ambil kitab kecil. Kalau ambil kitab besar, jadi bacanya banyak sikit lah. Sebab huraian dalam tu banyak. Kalau kitab kecil matang-matang rekah je, jadi pendek, maka huraian tu lah. Atau timbul kadang-kadang baca sikitnya lah, huraian tu banyak. Huraian dalam kitab macam gini lah. Mana orang mengajar tu sendiri pun dihura, bukan hura kepandaian dia dah, hak dalam kitab. Hak dalam kitab. Tapi kalau buka kitab besar ni macam Aqidatun Najim ni, dak kecil dah ni. Sebab satu ni matang tu dihura panjang bawah dia tu. Panjang. Macam hak sini. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Kemudian nak jumpa pula matangnya duduk mana? Sambungan dia. Kat mana sambungan dia? Ada tanda tak? Maksud apa? Rasa itu tunjuk dah itu dah. Ke kat mana? Al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu tu kat mana? 10. 10. Al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Ansat 10. Lepas tu daripada musak 5 sampai musak 10 ni, nak hurah hak matang hak pendek ni. Nak hurah hak matang hak pendek ni. Hurah matang satu hadah. Lepas tu dia ada pula banyak apa? Istitrak. Istitrak ni sambilan. Dia ada lerek kod lain. Dia lerek kod lain. Macam contoh terdahulu. Dia selain daripada hurah makna bismillahirrahmanirrahim, dia cerita pula hukum memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu hukum fiqh tu. Tapi dia buat sambil lah tu. Sambil, cerita sambil. Dia tu kaedah kita. Jadi istitrak dia banyak. Sambilan dia banyak. Panggil lerek. Faham tak? Dia lerek tang lain, lepas tu dia hurah pula. Tapi lerek tu ke lain pun dia adalah kaitan dia tu sikit-sikit dengan hak dalam kitab ni. Sama dengan kaedah orang mengajar lah. Dia mengajar dalam kitab satu-satu perkara, kemudian ada dia punya lerek dia tu. Lerek ni pergi pada masalah lain, tapi tak lari juga, ada poin-poin hak dekat-dekat lah. Poin dekat-dekat, dia pun pergi kot lain, lepas tu sambung kot lain panjang, lepas tu balik semula kepada tajuk kitab. Ni orang panggil lerek, apa tak lerek? Bukan lerek nama kapung, lerek orang. Sungai lerek ke apa? Dah ada lerek ni. Dia pergi kona kot lain. Pergi kona kepada masalah-masalah lain. Tapi dia kona kot masalah lain pun ada munasabah dia. Dah nak cerita bab
asalnya mula kitab dengan bismillah. Ceritalah makna bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu nak cerita pula hukum kita memulai dengan bismillah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh tu. Walaupun bukan tajuk di situ, tapi munasabah. Lerek kot lain pun dia ada munasabah dia, ada kaitan dia. Sama mengajar gitulah, cuma kadang-kadang kalau lerek tu tak teringat hak pengkalang asal. Ni nanya. Dia lerek gitu dalam kepala tak kena ingat. Hak saat ni tu gapo sebenarnya tu cerita. Lepas tu pergi kot lain ni kena ingat hak pengkalang asal, tajuk asal. Kalau dah ingat kot cakap makin nak balik semula tu jadi okey apa ni? Terkapar-kapar tak jumpa nak balik semula. Sebab dia kena balik semula kepada hak pembicaraan. Jadi hak lerek tu dia panggil istitrak, dia panggil. Istitrak ni sambilan. Dia istitrak ni zikr syai' fi ghairi mahalli limunasabati. Sebut suatu perkara yang bukan tepat dia. Hukum memulai bismillah tu hukum pekah. Bukan tempat dia, tapi limunasabatihi. Sebut pun ada munasabah. Duduk cerita bab bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut bab hukum baca bismillah, munasabah juga. Hak kata Syekh Sanusi, i'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam. Terjemahannya, ketahui olehmu. Ketahui olehmu ni, depan dia ada cerita lah. Ketahui olehmu ni siapa ni? Tiap-tiap orang yang menilik pada matang Ummul Barahim ni. Dia ketahui olehmu, nak tuju pada siapa olehmu ni? Ketahui olehmu, hei talib, wahai orang yang menuntut ilmu ke? Ni olehmu tuju siapa? Di bawah tak ada cerita. Ni hak baris yang ke-7 daripada bawah tu. Dah kurungan i'lam, dia pun hurah. I'lam ni tuju kepada siapa ni? Dia tu tuju kepada tiap-tiap orang yang menilik, yang menilik pada mukadimah pada matang Ummul Barahim ni. Daripada orang-orang yang mungkin nak dapat ilmu. Mana orang hak bukan orang hak tak berakal lah, orang hak cerdik itu dan kena tahu molek ni. Orang-orang kita kata mudah kok. I'lam, ketahui olehmu ayyuhat talib, wahai orang yang menuntut ilmu. Itu cara pendek dia. Apa ketahui olehmu? Bahawasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan, yang hasiru, ia pada 3 bahagi. Itu terjemahan. Hanya sesungguhnya, itu syarah dah. Hanya sesungguhnya, itu syarah. Terjemahan dianya, terjemahan daripada matan Ummul Barahim tadinya, i'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsam ni. Terjemahan dia, ketahui olehmu bahawa hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia yanhasiru fi salasati aqsamin, pada 3 bahagi. Ada 3 bahagi. Wujub, istihalah, jawaz. Dia apa dia akan cerita. Hukum yang bangsa akal. Bangsa ni bukan bangsa hak Melayu tu, bukan ni. Bangsa ni nisbah. Hukum yang dinisbahkan, yang diadukan dengan akal. Dia hukum-hukum ni, dia bahasa Arab, bahasa kita gak keputusan tu hukum. Jadi hukum yang bangsa akal makna keputusan yang berpandukan, yang kita kira, yang kita putus ni dengan akal. Itu hukum akal dia panggil. Itu hukum akal. Mana ketetapan yang kita ambil, sama ada wajib ke, sama ada mustahil ke, sama ada jawaz, harus ke, jaiz. Kita nak bubuh wajib, mustahil, harus ni, bubuh kod nilai mana ni? Nilai kod akal. Kita nilai kod akal, keluarlah keputusan. Apa putusannya? Tuhan wajib ada, Tuhan mesti ada. Yang jadi kata wajib, kata mesti ni ambil kod mana? Nilai kod akal. Apabila akal nilai gitu, Tuhan ni wajib ada, mesti ada,
kita pun berpegang di akidah kita. Tu wajib syarak. Tapi wajib syaraknya adalah Quran dan hadis sumber dia. Kita pakai akal. Tapi akal pun bukan akal seorang ni. Akal yang dipandukan dengan syarak juga asalnya. Tapi oleh kerana kita ni kok syarak, kok Quran ni tak pandai. Maka kita boleh tak fikir kok akal? Boleh. Kalau kita fikir kok akal, Tuhan ada ke tak? Tuhan mesti ada. Kita pegang di akidah kita, Tuhan ada. Tu wajib syarak. Tapi yang kita duk tilik kok akal, timbul Tuhan wajib ada ni, ni bertepatan dengan hak hukum syarak, hak tetapan Quran. Tapi kalau kita nak pakai direct ke melalui Quran, tak erti ni tak apalah. Ni wasilah je ni. Hukum akal ni wasilah jalan tangga. Jalan tangga kepada maksud kitanya, kepada akidah pegangan hak hukum syarak, hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh direct kepada sumber asal, iaitu sumber Al-Quran. Kita menetapkan satu-satu hukum syarak berkaitan dengan pegangan, mana ambil Quran. Kena ngaji molek lah ilmu Quran tu. Bukan setakat ngaji baca Quran. Kena mengaji, kena memahami satu Al-Quran. Sebab akidah yang terkandung Quran ni, satu Al-Quran, bukan satu-satu tempat. Dia capu-capu kan. Panggil berkecamuk tu kan, dalam ayat tu ada ayat akidah, ada ayat syariat, apa semua tu. Kena ngaji satu Quran lah. Baru kita boleh memastikan kita berpegang dengan akidah Al-Quran. Akidah yang berpandu kepada hukum syarak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kod jalan akal lah. Kod jalan akal. Putus kod jalan akal. Tuhan wajib ada. Akal tak terima nak kata Tuhan tak ada. Kita pergi kepada maksud kitanya adalah pegangan hak akidah kita, hak tu hak hukum syarak. Jadi ni nak cerita bab hukum akal. Dia ada hukum akal, dia ada hukum syarak. Satu lagi dia panggil hukum adat, hukum adi. Hukum adat, hukum adi ni keputusan, ketetapan yang berpandukan kepada hak kebiasaan. Hak selalu-selalunya macam mana. Hak seumur-seumurnya macam mana. Atau cakap kan? Selari. Ada cakap gitu? Selari tau. Tak ada cakap gitu? Hak selari dia. Hak seumur-seumur. Dia dengar? Tak ada. Selari tak ada. Tak ada. Sama-sama tu iyalah. Murah sokmo. Dah tulis murah sokmo. Bendanya mahal sokmo. Dia kan nak tulis murah sokmo. Hak selari. Hak sama-sama tu lah. Jadi hukum adat ni keputusan yang berpandukan kepada hak kebiasaan. Hak biasa-biasanya macam mana. Hak biasa-biasanya kalau makan tu banyak, kenyang lah. Hak biasa-biasanya. Jadi makan banyak, wajib kenyang. Mesti kenyang. Mustahil tak kenyang. Makan banyak, wajib kenyang. Mesti kenyang. Mustahil tak kenyang. Dia kata wajib ni nilai kod mana ni? Kod akal? Tak. Akal boleh terima. Kalau kata makan 2-3-4 pinggang setalang pun tak kenyang-kenyang, akal boleh terima. Dia kata hak wajib mesti kenyang ni, siapa ke mustahil tak kenyang ni, nilai kod mana? Nilai kod adat. Nilai kod biasa-biasa. Makan banyak, nambah boleh 2 pinggang, wajib kenyang. Mustahil tak kenyangnya. Mustahil kod mana ni? Mustahil kod adat. Tak pernah berlaku pun tak kenyang. Kalau main 2-3 pinggang, mesti kenyang. Tu hukum adat. Bukan nasib mengenyangkan, kan Allah yang buat kenyang. Itu hukum syarak. Itu hukum akidah kita. Jangan duduk tukar bimbo ni. Tak nak beza mana hukum adat, mana hukum syarak. Hak kata makan banyak wajib kenyang, mustahil tak kenyang. Hak tu kod nilai, kod apa? Kod adat. Cakap adat orang panggil. Tak ada salah. Kan nasib yang mengenyangkan, itu hukum akidah, hukum syarak tu. Tak boleh ke kata wajib kenyang, mesti kenyang, mustahil tak kenyang? Boleh lah. Dan kita tak tahu pun cerita begitu. Dah ada orang ajar siapa ke tak boleh nak cakap gitu. Tu orang jahil.
Memang orang jahil lah. Kita ngaji kita tauhid. Depan dia kan dia lah. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum syaraknya balik pada rukun iman kita lah. Hak berlaku tu semua Tuhan buat. Kenyang lapar pun Tuhan buat. Nasi tak boleh bekah, itu hukum syarak pegangan. Hak kata wajib kenyang tu wajib pada adat. Mustahil lapar tu mustahil pada adat. Boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Mana ni? Makan sepinggang. Boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Boleh jadi kenyang kalau hak tak boleh lapar mana saat ni. Boleh jadilah kenyang, cukuplah sepinggang. Boleh jadi tak kenyang kalau saat ni hak tengah kenaling hak lapar dah ni, sepinggang tak cukup. Hak jenis boleh jadi kenyang lidah ni dia panggil harus adat pada kenyang dan harus adat lah dia panggil. Boleh jadi tu kenyang ke tak kenyang, dia panggil apa? Harus adat. Jadi wajib adat, mustahil adat, harus adat. Itu hukum adat. Hak tiga hukum. Hak ni hukum akal 3 juga. Wajib, mustahil, harus. Hukum syarak 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Tu hukum syarak. Kena pandai letak waktunya. Siapa hukum adat pun tak reti. Cakap apa adat pun dia kata kapi. Hak tu jeng awal-awal tu. Hak tu salah sangat-sangat. Salah sangat-sangat. Sebab apa? Siapa ke jadi kapi orang ni kalau dia mengkapi orang cakap adat. Orang cakap adat je. Makan banyak wajib kenyang. Mung tak ada Tuhan ni kapi, mung ni wajib kenyang. Mana? Kenyang Tuhan buat, bukan makan banyak tu buat. Kapi mung. Apa hukum dia mengkapi orang cakap adat tu? Orang cakap adat tak salah. Dia mengkapikan. Man kafara mu'minan faqad kafar. Orang yang mengkafirkan mukmin, kafir tu balik ke dia. Murtad dianya. Siapa murtad? Orang tak reti hukum adat ni lah. Orang cakap adat pun tak reti ni. Murtad. Murtad macam orang semua tu pekong tu lah. Itu murtad dengan semua makhluk. Itu murtad dengan perbuatan. Hak ni murtad dengan percakapan. Kan asbabur riddah ada 3 kan. Sebab dia jadi murtad ni, pegangan, percakapan, perbuatan. Ni lah murtad percakapan lah ni. Dia mengkafirkan orang mukmin. Dia ngaji guru dia ajar begitu. Ni kata guru jahil. Memang jahil lah. Siapa kena reti hukum adat nyekuk mana, hukum syarak pegangan nyekuk mana. Bayangkan mengkafir. Cakap adat lah ke tu? Cakap adat. Pasang kipas kuat dia pun. Lepas tu dia sejuk sangat. Slow kat kipas tu. Sebab apa? Adat ni gitulah. Kalau pasang kuat kipas, pasang kuat ekong, memanglah sejuk lah. Kalau tak pasang, memang lah. Mesti panas. Kalau tak pasang. Kalau pasang tak kuat mana, boleh jadi sejuk, boleh jadi tak. Hak sejuknya macam mana? Hak siang hari tak ada panas mana? Hak boleh jadi pasang slow pun sejuk dah juga. Hak tadi siang hari tak ada hujan. Tengok. Hak tu kalau hak pasang slow. Tapi kalau pasang kuat kipas ekong, wajib sejuk. Kenaling orang tua ni. Tak tahan air semayang lagi kecing. Tapi kalau tak pasang kipas, tak pasang ekong, wajib panas. Mesti panas. Sahih panas. Apa panggil apa tu? Cakap adat lah ke tu? Cakap sama-sama. Kalau kita jalan minyak kereta banyak, minyak kereta banyak, sahih lah siapa? Cukup ni sahih siapanya? Tak sedar using ni. Minyak ni bekas ke? Kalau tengok pula minyak, Allah, kalau merah-merah gini, adat tu kita kata adat kata tu. Kalau duduk lak merah tadi dah ni, dia merah tu adalah berapa kilometer? 20 kilometer ke 30 kilometer ke? Ni je tak jumpa stesen ke ni? Tak jumpa stesen minyak lagi ni. Dia tulis tu kilometer stesen minyak paling dekat tu jauh lagi yo. Ni adat kata mampu dengan jalan kita hari ni. Adat kata mampu tu. Molek-molek ada gerak. Tu. Biasa gitu ke? Haji terabuat dah. Buhai gerak. Mustahil boleh geraknya. Mustahil apa? Mustahil adat.
tak pernah berlaku. Tiba-tiba dia orang ada karamah, ada kemuliaan Allah Ta'ala, dibubuhai oleh jalan mulai-mulai ada. Orang panggil apa tu? Perkara yang mencari adah. Apa mencari adah ni? Karamah kalau berlaku pada orang yang soleh. Kata orang mencari adat, dibuhai siapa ke boleh gerak. Kalau ikut hukum adat, mustahil. Mustahil apa? Apa beza minyak dengan air? Sama-sama makhluk, sama-sama dak bekas. Yang menggerakkan kereta Allah Ta'ala, itu akidah. Dia kata mustahil adat. Tu jadi gerak tu, itu perkara mencari adat. Karamah dia panggil. Faham tak? Ni ada kisah sebenar ni. Buah air boleh jalan sama-sama. Tapi jangan buka taki tau. Anak murid dia buka, lepas buka tak jadi dah. Ni cerita sebenar lah. Apa panggil apa ni? Perkara yang mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada adat. Dah tu berlaku tu, itu perkara yang menyalahi adat. Faham tak? Karamah tu kan perkara yang mencari adat, perkara yang menyalahi adat. Faham tak tu? Hak adat sama-samanya kena minyak, air tak jadi tu. Minyak ke air ke makhluk tak ada bekas. Yang kita kata jadi tak jadi tu, itu berpandukan kepada hukum adat hak sama-sama. Faham tak? Tu je. Hukum syarak pegangan tu tetap dah. Hukum adat ni kita buat keputusan berpandukan kepada hak sama-sama, hak kebiasaan. Ni hak kalau hak dulu-dulu buat perangai seumpama ni ngaji dengan guru yang ajar ilmu salah seumpama ni, bertaubatlah. Kapan yang menyebabkan diri sendiri menjadi murtad, itu dosa kita dengan anak Adam. Kita kena pergi jumpa orang tu seorang-seorang, kena pergi minta maaf dan mengaku salah. Kan kita ada dosa anak Adam dalam bab agama, dalam bab harta, dalam bab maruah, dalam bab harga diri, dalam bab nafsu diri mereka. Bab agama tadilah mengkafirkan, mensyirikkan, kena pergi minta maaf. Kalau bab harta, tipu harta dia. Kalau bab diri, kita mencederakan dia dulu. Kita katok dia dulu, kita mencederakan dia. Itu dosa dengan Adam dalam bab diri. Itu kena minta maaf lah. Dalam bab maruah, kita mengumpat dia, kita fitnah dia. Itu dalam bab maruah. Dalam bab kehormatan, kita khianat isteri dia, kita khianat anak dara dia. Itu dalam bab kehormatan. Itu dosa anak Adam belaka tu. Kena pergi minta maaf lah. Kena hadap, kena pergi minta maaf. Hak tak jadi mudarat kita lah. Kalau hak jadi mudarat, alih lah. Lepas tu kena ngadak direct dengan Tuhan. Lepas tu mudah-mudahan orang yang kita ada salah dia tadi ni, maafkan kita di hari akhirat. Sebab kita nak pergi hadap minta maaf, riwayat ke dia, hari tu dia khianat isteri orang tu. Minta maaf lah. Bagusnya orang saya bertaubat ni bagus ni. Tunggu sekejap. Tu lelaki dia kata. Tunggu sekejap. Ingat ke nak pergi ambil hadiah, tubik dengan parang. Dah gapo dia lagi. Tubik dengan parang lah. Lepas tu minta maaf seumpama ni memang tak ada jalan, mudarat. Lepas tu selesai. Tak selesai kita ngadak dengan Tuhan. Ngadak dengan Tuhan pun selesai ke tak? Tak. Mudah-mudahan orang yang kita ada salah atas dunia ni, suami dia ni, hak kita tak ada jalan nak minta maaf atas dunia, mudah-mudahan dimaafkan kita pada hari akhirat. Makna apa? Masih lagi tergantung, tak beres. Ni dosa dengan Adam. Di antaranya dosa dengan Adam dalam bab agama. Mengkafir, mensyirik, memurtadkan, membid'ah, menyesatkan orang. Kata orang bid'ah, kata orang sesat, ini semua dosa dengan anak Adam mereka. Kena pergi minta maaf dengan tuan dia. Kemudian bertaubat dengan Allah lah, mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Hanya percakapan berpandukan kepada hukum adat semata-mata. Hukum syarak pegangan, tetap dah keesaan Allah pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Jadi ada hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Ni hak hukum adat, hukum akal tersimpan ia pada 3 bahagi. Ada 3 hukum tersimpan ni. Yang hasiru, tersimpan. Tersimpan ni maknanya tak lepas. Hukum akal tak lepas, tak keluar daripada 3 ni. 3 je. Tak lebih dan tak kurang. Itu tersimpan. Yang hasiru,
tak lebih, tak kurang. 3 ni. Tu panggil tersimpan. Yang hasiru. Yang biasa saya sebut hasar tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Kalau ayat susun betulnya, kami sembah akan dikau. Tiba-tiba diterbalikkan. Hak duduk belakang ubah depan. Hak duduk belakangnya akan dikau. Hak duduk depannya kami sembah akan dikau. Hak duduk belakang akan dikau. Tapi hak duduk belakang ni ubah depan. Akan dikau kami sembah. Ni bahasa Arab lah, bahasa Melayu. Buat karangan gitu mungkin tak ada markah lah barangkali. Itu hasar. Jualah dengan mana apa, tak keluar dah. Tak lepas dah. Allah je kita sembah. Itu hasar. Tersimpan orang panggil. Macam la ilaha illallah. Nafi dan isbat tu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan mana hasarnya, Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Tak keluar, tak lepas daripada Allah je. Itu hasar, tersimpan. Faham tak? Tersimpan ni bukan simpan taruh tu, bukan. Faham tak? Tersimpan nak kata ruan ni. Sebab memanglah Tok Guru terjemah hasar dengan tersimpan. Tapi kalau bahasa standard kita tu, bahasa terjemah macam mana? Hasar di sini hukum akal tak keluar, tak lepas daripada 3 ni, wajib mustahil. Tak ada dah hak lebih. Simpan ni taruh lah. Tahu? Kalau simpan, tersimpan dalam 3 perkara. 3 perkara ni kita ambil simpan dalam hukum akal gitu. Bukan simpan taruh ni. Kita kalau tersimpan ni taruh. Tapi boleh faham dah. Boleh faham. Tapi cuma nak tanya. Kalau kita pakai bahasa Melayu standard, bahasa mana? Bahasa baku ke apa mungkin? Cuma sekarang ni bahasa Malaysia tak apa, tak dulu pun. Hak istimewa pula. Sama ni hak istimewa orang Melayu. Ni ada hak istimewa pula pada orang lain. Tak payah dah bahasa Melayu ni. Bahasa lain pun padang dah. Jadi boleh hak istimewa pula dah. Pengecualian. Hak orang Melayu ni ke Allah, kalau tak luluh. Hak lain cemerlang Melaka tak luluh bahasa Malaysia. Tak luluh. Tak boleh nak kerja buat lah apa dia. Nak tak kerja pun tak boleh. Sekarang ni ada dah pulaknya. Hak keistimewaan. Boleh ke orang lain dah pulaknya. Sebab mana apa? Tak ada dah. Hukum akal 3 je. Tak ada kata ada tambahan-tambahan, tak ada. Tersimpan ia pada 3 bahagi. Selesai terjemahan, ini syarah dia. Hanya sesungguhnya mendatang oleh musannif pengarang dengan jumlah ini, dengan susunan perkataan ni. Mana? I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin ni. Hanya sesungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini, dengan hak hukum akal 3 ni. Sebab apa maksud hukum akal 3? Kita nak ngaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita nak ngaji kena Allah, kena Rasul. Kita nak ngaji ilmu pegangan, ilmu tauhid. Hanya sesungguhnya mendatang oleh musannif, oleh Syekh Sanusi dengan jumlah ini, dengan i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin ni. Kenapa musannif wa'ari ayat ni, jumlah ni, jumlah perkataan ni? Kerana ilah dia bertambatan maksud dengan dia, dengan jumlah ni. Maksud matlamat kita ngaji ilmu usuluddin ni. Maksud matlamat kita ngaji ilmu usuluddin nak kenal Tuhan. Jadi hak ada kaitannya dengan hak maksud ni adalah hukum akal. Dia cerita hukum akal ni. Sebab takut timbul persoalan. Dah kita sebenarnya ngaji harga apa ni? Tubik-tubik hukum akal ada 3. Hukum akal tersimpan atas 3. Dan ngaji apa ni? Nak ngaji apa? Ngaji tauhid, nak kenal Tuhan ke? Tambahan pula. Kalau kadang-kadang kita nak hadap dengan orang kafir, kita kena lebih kepada, kena pandai berakal ni. Kena pandai berakal ni. Maksud kita nak ayat pada orang kafir ni, nak suruh kembali pada Tuhan yang sebenar. Nak suruh dia percaya benda-benda yang kadang-kadang dia ni kata tak mungkin.
Kita boleh cerita. Contoh, mati takkanlah boleh hidup kembali. Ni orang kafir. Lepas tu kita jawab mana tu? Kita boleh jawab kau akal. Tujuan kita maksudnya nak suruh dia percaya akan dihidupkan kembali, tu maksud kita. Tapi ambil guna kau mana? Ambil guna kau akal. Dalam Quran pun kadang-kadang jawapan Tuhan tu memang selaras dengan akal kita. Contoh dalam ayat dalam surah Yasin tu. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Asalnya qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Katanya, siapa yang akan nak menghidupkan kembali tulang yang hancur lebur dah Qala berkata, Tuhan buat kita hari tu hak kosong kepada ada. Jawapan Tuhan apa tu? Ni, akal. Logik dengan akal. Faham tak? Sama lah juga kalau kita nak cakap dengan kafir pusuh, boleh pakai akal. Kiamah. Kalau ni orang kafir kan dia kata dunia tua dah. Dunia ni tak ikut jalan hak biasa dah. Macam dunia ni jadi nyanyuk dah. Mana kalau cerita kiamat, sebab ada pertambatan, ada manfaat juga pada maksud kitanya, maksud ngaji ilmu usuluddin. Betul, orang-orang yang dibabit dengan kafir ni, dia kena cerdik. Hak ayat Quran tu hak nak kuat, tapi belum tu dia cerita akal. Dia main akal. Dia main ikut akal. Agama kita memang selaras dengan akal. Tapi akal yang comel lah. Akal hak jenis paruh berakal tu payah nak cerita lah tu. Tapi akal orang Islam ni akal yang berpandu pada ayat, tapi dia dahulukan akal. Sebab apa? Ni orang ni kalau cerita ayat Quran, dia tak pakai lalu dah bunyi ayat Quran qala Allah Taala, dia tak pakai dak tunya. Cerita akal dia pun nampak, barulah cerita ayat Quran. Cerita ayat Quran pula. Mana hak akal mu nampak ni, ayat Quran kata gini, tengok